Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kawan-kawan yang dah bersama bagi maklum balas. Minta maaf ya kerana ada masalah teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Faiz, macam mana suara? Minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Faiz, macam mana ya suara ya? Jelas tak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil nizam ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wal salihin wal ulama al amilin wa arwah masyayikhina wa walidina wa masyayikhihim wa walidihim wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan lil musannif fi hadzal kitab al-imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa khususan ila hadhihi niyati wa ila kulli niyatil khair wa salamati fid din wa dunya wal akhirah. Sya'lillahi wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة وسلاما تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسانه يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته واعترافا بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه المصطفى من خليقته وأكرم الأولين والآخرين من بريته. أكرم الخلق وأزكاهم وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم وأعلمهم به وأتقاهم وأشدهم اجتهادا وعبادة وخشوعا وزهادة.
وأعظمهم خلقا وأبلغهم بالمؤمنين تلطفا ورفقا صلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين وآل كل وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إلى آخره والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadratillah kerana dengan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi. Terlebih dahulu saya nak memohon maaf lah, lewat sikit mula malam ni. Bukan sengaja lewat, tetapi ada masalah teknikal. Saya beberapa kali saya cuba untuk dah buat bila sampai masa nak on saja live stream tu, dia jadi macam hilang pula kan. 2-3 kali kita cuba log out masuk balik barulah jadi. Alhamdulillah, mohon maaf lah ya di atas kelewatan. Jadi lewat mula, lewat lah sudah 9.18 sekarang ni kan, insyaAllah ya. Baik, jadi kita nak sambung bicara kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ghafarallahu lah wa liwalidayh wa li jamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung. Adjust suara, kasih kuat. Suara tak jelas ke? Tu Abang Luqman, Abu Luqman kata tak jelas tu. Yang lain-lain macam mana? Sana bang, Abu Luqman, dah jelas belum? Habis dah ni bang. Ini kan masalah teknikal juga. Baik ya, jadi yang kita masih lagi belum dapat maklum balas tu. Bang Lonzo, macam mana? Dah jelas belum? Okey, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada kitab terjemahan. Masih lagi pada muqaddimah muallif, muqaddimah pengarang kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi pada muka surat 2 tu, kita masih lagi di dalam khutbah kitab, khutbah kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya. Muka surat 2 tu, kita sambung pada kata Tuan Penterjemah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada perenggan yang kedua tu, dan aku bersaksi bahawa penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya dan juga kekasihnya yang telah dipilih dari kalangan hamba-hambanya. Baginda adalah semulia-mulia orang yang dahulu. Situ jumpa ya. Kalau pakai kitab boleh rujuk muka surat 2 tu, kalau yang nuskhah yang barulah muka surat 2 pada perenggan yang kedua. Baik, ni masih lagi dalam khutbah ya. Setelah Tuan Pengarang memulakan karangannya dengan bismillah, selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada Tuan Pengarang pun menyusul dengan pujian. Tuan Pengarang pun menyusulkan puji-pujian tersebut tu dengan syahadah, penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pengakuan yang wajib. Bila kita kata asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu tu makna apa? Asyhadu, kita orang Melayu mudah-mudah faham makna asyhadu tu dengan makna aku bersaksi ya, aku bersaksi. Tapi kalau nak lagi catatan huraian dia tu, aku bersaksi itu makna apa? Aqirru bilisani wa az'inu biqalbi. Aku ikrarkan dengan lidah aku dan aku terima dengan hati aku. Jadi penyaksian yang pertama ni daripada 2 penyaksian, ini 2 kalimah syahadah ni, penyaksian 2
dua kalimah syahadah ni adalah merupakan rukun Islam yang pertama kan. Jadi apa pengertiannya? Asyhadu, aku bersaksi, Allah, bahawa tidak ada ilaha Tuhan illallah, selain Allah. Jadi tu panjang lebar lah dia punya perinciannya di dalam kitab-kitab kitab-kitab aqaid. Baik, jadi itu kita telah lalulah. Yang ni tuan pengarang susul pula nanti tu penyaksian tersebut tu sebagai penyaksian yang wajib atas sekalian hamba-Nya, kerana hendak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Dan aku bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadan, wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi ni mana aku mengaku dengan lidah dan aku terima dengan hati, ataupun a'tarifu. Asyhadu bermakna a'tarifu. Aku bersaksi dengan makna aku mengiktiraf, yakni aku mengungkapkan dengan lidah aku dan aku terima dengan hati aku. Kalau kita ungkap dengan lidah tapi tak terima dengan hati, itu dipanggil munafik. Nauzubillah. Izharul iman wa ikhfa'u wa ibtanul kufri. Dia menzahirkan keimanan dengan mengucapkan dua kalimah syahadah, tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Jadi kita wajib kita ungkap dua kalimah syahadat, dan kita ikrar dengan lidah dan kita terima dengan hati. Habis kesempurnaan pada beramal dengan anggota. Jadi, dan aku bersaksi bahawa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan rasulnya. Baik, rasul, apa makna rasul? Apa makna rasul? Jadi dalam penyaksian kita tu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini kita duk baca sehari semalam kan, dalam semayang. Kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan pesuruh Allah. Apa makna rasul? Rasul kita pasal makna mudah-mudah pesuruh. Pesuruh ya. Tapi daripada segi istilah syarak, bila sebut rasul, dia punya jamak dia rusul. Sebut seorang rasulun, seorang rasulani, dua. Rusul jamak lebih daripada dua. Jadi rasul dengan makna apa? Rasul istilah syarak dengan makna insanun, seorang manusia. Kemudiannya dia rajulun, laki-laki. Uhiya ilaihi bisyar'in, dan dia tu dikurniakan, diwahyukan kepadanya dengan satu syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Itu dia panggil rasul. Adapun kalau seandainya tidak diperintahkan menyampaikan syariat tu, itu dinamakan nabi. Wa illam yu'mar bitablighihi, kalau seandainya dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, summiya, dinamakan dia sebagai nabi. Fakullu rasulin nabiyun, maka kaedah ni ingat, tiap-tiap rasul itu adalah nabi. Namun bukan semua nabi itu rasul. Faham tu? Tiap-tiap rasul itu, semua rasul itu adalah nabi. Makna rasul, maqam rasul, risalah lebih tinggi daripada maqam nubuah. Nah, rasul semua rasul itu adalah nabi, dan bukan semua nabi itu rasul. Faham? Jadi yang wajib kita tahu bersangkutan dengan nabi rasul ni, iaitu ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala sejumlah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus oleh Allah kepada umat melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Baik. Jadi ada satu jumlah yang kalau kaul yang rajihnya, pendapat yang kuatnya, mana tak ditetapkan berapa jumlah dia tu. Tapi yang kita wajib tahu berapa? Rasul, nabi lagi rasul 25 orang. Kenapa 25 orang? 25 nabi tu daripada Adam sampai ke Muhammad alaihi wassalatu wassalam ajmain. Kenapa? Kenapa tak lebih lagi daripada tu? Ada sebagai pendapat ulama menetapkan jumlah, ada mengatakan jumlah 313 rasul. Wallahu a'lamu bissawab. Namun yang kita wajib tahu
Ada sejumlah yang yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dan Rasul. Namun yang kita wajib tahu tu 25. Kenapa 25 pula? Kerana 25 tu disebut di dalam Al-Quran. Habis. Mudah-mudah. Jadi faham ya? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi lagi rasul. Bahkan afdal, yang paling afdal depan nanti kita bicara. Jadi itu pengertian makna kita bersaksi, kita mengungkapkan dengan lidah asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna, kalau ada sayyidana, ada sayyid, asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Dalam kitab ni ada pada satu nuskhah tak ada sayyidana. Tapi pada terjemahan tu ada sayyidana tu penghulu kami, penghulu kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan pesuruh Allah. Yang Allah Ta'ala wahyukan dan Allah Ta'ala perintahkan untuk sampaikan kepada umat. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah yang terakhir. Khatamul anbiya wal mursalin, ai la nabiyya ba'dahu. Tak ada lagi nabi, lagi rasul selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Jadi kita bersaksi, kita ungkapkan dengan lidah dan kita terima dengan hati kita, benarkan dengan hati kita, ya betul sungguh, macam tu. Bukan kita dalam hati, ya ke ada sanksi pula, betul ke Nabi itu Rasul, betul ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul, dan juga kekasihnya yang telah dipilih. Dan juga kita bersaksi, Tuan Pengarang ni bersaksi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersaksi bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih dari kalangan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Baginda adalah semulia-mulia. Baik. Jadi yang kalau kita lihat pada matan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada syahadah tersebut, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhul mustafa min khaliqatihi wa akramul awwalina wal akhirin min bariyatihi wa akramul dan semulia-mulia orang. Baik, dan semulia-mulia orang yang dahulu dan orang yang terkemudian daripada segala makhluknya, daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa akramul awwalina wal akhirin, yang terdahulu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau daripada kalangan manusia, daripada Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina salatu wasalam, sampailah kepada Nabi yang terakhir, sebelum pada baginda Nabi SAW, Nabi Isa, Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Jadi daripada dalam jumlah seluruh Nabi dan Rasul, baginda Nabi SAW adalah yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling mempunyai kelebihan, yang paling banyak kelebihan. Sama ada dari yang paling afdal ni, yang paling mulia ni, tuan-tuan boleh catat dekat situ, iaitu secara khalqan wa khuluqan, maknanya daripada segi fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun daripada segi rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir batin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sudut fizikalnya maupun sudut mana lahiriahnya maupun sudut batiniah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal sekali, tak ada tolak bandingnya. Seperti mana kata Imam Ibrahim Al-Laqani kan rahimahullah ta'ala dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'ani shiqaqi wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'duhum wa ba'dahum malaikah dzil fadli. Wa afdalul khalqi 'alal itlaq, dan seafdal makhluk, afdal ni makna apa ya? Kita orang Melayu sebut afdal juga. Afdal, yang lebih afdal. Afdal tu lebih dah. Namun apa pengertian afdal? Afdal adalah merupakan ismu tafdil. Satu kata nama yang digunakan untuk nak melebihkan. Dia daripada fadula. Fadula dengan mana apa? Dengan mana afdalu ada dengan pengertian ahsanu, makna lebih baik. Lebih baik. Ataupun awfaqu. Yang lebih muwafakat dengan kebenaran. Dan juga wa atammu, dan yang lebih sempurna. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi alal itlaq.
Yang ni secara mutlak ni, yakni termasuk jin, manusia, malaikat, dunia, akhirat. Baginda Nabi lah yang paling afdal sekali. Tak ada tolak banding. Fi jami'il khisal, pada segala perkara, segala perkara. Ini perkara ni yang melebihkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh makhluk Allah SWT yang lain. Ini tafdil ini adalah dengan ijma'ul muslimin. Ijma'ul muslimin, ahli sunnah wal jamaah, sunniyin maupun golongan Mu'tazilah, kecuali ada seorang iaitu cendekiawan yang bernama Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari, kalau beliau khariqul ijma', maknanya beliau itu berbeza dengan ijma', iaitu bersalahan dengan ijma', iaitu beliau mengeluarkan pendapat bahawa Jibril alaihi walan nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal lagi berbanding baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adalah dia membawakan dalil Al-Quran, innahu laqaulu rasulin karim, yang mana Allah Ta'ala berikan tentang Jibril sebagai seorang pesuruh yang mulia, dan ditaati dan dipercayai, yang seorang yang taat, seorang yang dipercayai, yang amanah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada bicara pada jumlah siap ayat Al-Quran tersebut menafikan tuduhan daripada orang musyrik bahawa baginda Nabi itu orang yang gila. Okey? Jadi dengan berdalilkan itu, beliau melebihkan lagi, melebihkan Jibril berbanding baginda Nabi SAW. Sedangkan ijma' baginda Nabi yang mengatasi. Paling afdalul khalqi, maratibul khalqi ni kita kena tahu. Tingkatan makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling afdal sekali, paling atas sekali, tiada tolak bandingnya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling afdal ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujah Zamakhsyari ni tertolak, kita tak bercadang nak berpanjang lebar di sinilah. Dan kita tetapkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling afdal sekali. Dan kemudian yang mengiringi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu nabi-nabi, baki lagi ulul azmi. Nabi ulul azmi semua 5 kan. Nabi ulul azmi ni yang mempunyai kesabaran yang tinggi dan ujian pancaraba yang dahsyat di atas muka bumi ni. Paling dahsyat sekali dan paling hebat sekali baginda Nabi lah. Itu nombor 1. Kemudiannya menyusul selepas baginda Nabi Allah Ibrahim. Ini satu tarik, satu jalanan. Kalau tuan-tuan nak catat maratibul khalqi ni, ini ada. Kalau lihat dalam kitab-kitab aqaid, kitab-kitab akidah, seperti kitab syarah bagi Matan Jawharatul Tauhid bagi Imam As-Sawi rahimahullah taala, ada dinyatakan satu jalanan daripada perbicaraan tentang martabat, tingkatan makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali baginda Nabi SAW, tuan-tuan boleh catat. Yang kedua siapa dia? Yang kedua iaitulah menyusul, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Kemudian yang ketiga Nabi Allah Musa. Yang keempat Nabi Allah Isa. Kemudian yang kelima Nabi Allah Nuh. Alaihi salatu wassalam. Habis 5. Ini 5 ni Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. 5 ni. Kemudiannya yang selesai 5 tu, menyusul pula Baqiyatur Rusul. Lagi baki lagi. Ada lagi 20 lagi. 20 lagi yang baki daripada jumlah Nabi lagi Rasul. Itu duduk letak catatan nombor 6. Okey. Kemudiannya nombor 7 Baqiyatul Anbiya. Baki sekalian Nabi yang bukan Rasul. Baki sekalian Nabi yang bukan Rasul. Itu nombor berapa? 7 kan? Dapat ya. Kemudiannya yang ke-8. Jadi nanti. Jadi para anbiya dan rasul pula wahum mutafadiluna fi ma bainahum. Mereka itu ada ada yang berbeza-beza pula dia punya kedudukan. Tetapi tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, iaitu nabi-nabi yang selain daripada Rasul. Kemudiannya yang nombor 8. Yang ke-8 Nabi Allah Jibril. Minta maaf. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril 8. Kemudiannya 9 Israfil. Kemudian 10 Mikail. Kemudian 11 Izrail. Kemudian yang ke-12 Amatul Bashar ni maknanya golongan daripada manusia yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak termasuk. Manakala ikutkan Amatul Bashar ni pengertiannya umum, manusia umum, ya, manusia secara kebanyakan. Tapi bila kata manusia secara kebanyakan termasuk golongan yang kafir, yang fasik. Sedangkan mereka itu tak termasuk pada jumlah kedudukan ini. Jadi yang dimaksudkan, tuan-tuan boleh catat tadi kedudukan nombor berapa dia tu? Yogo. Sekali lagi kita kira. Pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim, yang ketiga Nabi Allah Musa, yang keempat Nabi Allah Isa, yang kelima Nabi Allah Nuh. Kemudiannya baqiyatul rusul. Yang keenam, yang ketujuhnya baqiyatul anbiya ghairur rusul. Yang ketujuh, kemudiannya yang ke-8-nya Jibril. Kemudiannya Israfil 9, Mikail 10, Izrail 11. Yang kemudiannya Auliyaillah yang ke-12. Auliyaillah salihin, ya. Golongan seperti Siddiqin, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, itu masuk dalam yang ke-12. Kemudiannya yang ke-13 Amatul Malaikah. Amatul Malaikah, malaikat-malaikat yang umum selain daripada malaikat yang 4 tadi tu. Malaikat yang 4 tu juga dinamakan Malaikatul Muqarrabin. Kemudiannya maknanya Amatul Malaikah semuanya di bawah pada martabat golongan Siddiqin, golongan Auliyaillah. Kemudiannya yang terakhir sekali golongan bawah sekali, baki manusia yang biasa, yang berbeza-beza pula martabatnya, bersalah-salahannya. Jadi itu disuluh tu yang paling bawah sekali tu munafik. Kalau nak ikutkan kedudukan paling bawah sekali kafir munafik. Daripada dia tu orang mukmin beriman tapi asi, banyak melakukan maksiat. Jadi kita jadi kalau di sisi kita orang beriman pula berbeza-beza, membeza-beza tingkatan kita di sisi Allah, yang membeza-bezakan iaitulah ketakwaan. Habis. Jadi itu pada catatan penjelasan tentang seafdal makhluk secara mutlak. Makhluk yang paling mulia. Paling mulia kata Tuan Pengarang. Pada penyaksian ini juga Tuan Pengarang menyulamkan penyaksian ini dengan puji-pujian terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya, dengan kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah taala, nafa'ana bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin, akramul khalqi, semulia-mulia, maknanya yang paling maknanya makhluk yang paling mulia. Akramul, yang paling mulia. Akram ni di sini ni paling mulia ni dengan makna apa? Dengan nisbah karam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, baginda Nabi memberi tanpa diminta. Memberi pula, kalau memberi seleluasanya, semampunya, seadanya. Jadi itu kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akramul khalqi wa azkahum, dan yang paling bersih. Paling bersih ni zahir batin. Tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nurani, maknanya rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling bersih. Bersih zahir daripada segala macam kekotoran dan juga najis-najis yang zahir. Kemudiannya bersih daripada sudut batinnya, iaitu bersih daripada kesyirikan, kemunafikan, sifat-sifat mazmumah. Itu makna yang paling
bersih. Wa akmaluhum, dan yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Paling sempurna ni nisbah fizikal baginda Nabi maupun spiritual baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sempurna. Kalau tuan-tuan mempelajari kitab Syama'ilun Nabi, tuan-tuan akan dapati tidak adalah daripada periwayat hadis yang meriwayatkan tentang perihal fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan menyulamkan kenyataan tersebut dengan makna apa? Tidak aku pernah bertemu manusia, seorang manusia yang sesempurna, yang secantik, yang seindah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya maupun selepasnya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling perfect lah daripada sudut ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, manusia. Tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu cabi, tidak terlalu kurus kedengking macam orang duk bercakap ni kan. Tak terlalu montel. Dada perut bagi Nabi sama saja. Rambut bagi Nabi ikal mayam bergelombang, kulit putih kemerah-merahan. Masya Allah, tabarakallah. Pendek lidah kita untuk nak memberikan kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Imam Al-Busiri rahimahullah taala dalam Burdatul Madih beliau tu kan, pada memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kata fahuwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summastafahu habiban bari'un nasami. Fahuwal ladzi, bagindalah orang yang tamma ma'nahu, yang sempurna jiwanya, wa suratuhu, dan juga paras rupanya, dan juga fizikalnya. Summastafahu, kemudian Allah SWT memilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada manusia habiban, sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, bari'un nasami. Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pencipta sekalian makhluk, memilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih daripada kalangan sekalian banyak hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, bahkan daripada kalangan sekalian para anbiya wal mursalin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kekasih yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang paling mulia, paling bersih, paling sempurna, dan paling bersih, paling sempurna, dan paling arif. Paling arif ni makna paling apa? Paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan baginda Nabi Sayyidul Arifin, penghulu sekalian orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna apa? Baginda Nabi lah yang paling kenal nama-nama Allah, sifat zat Allah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, suruh tegah Allah Subhanahu Wa Taala, janji baik, janji seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana baginda Nabi paling kenal sifat-sifat jalal dan jamal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia melazimkan baginda Nabi lah yang paling takut selepas pada tu. Tengok depan tu. Paling arif, paling kenal akan Allah Taala, makna baginda Nabi lah yang paling banyak maklumat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada tolak bandingnya. Yang paling kenal, bahkan ini pengakuan ini diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Macam mana? Kita tak ingat tu hadis tu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan akhwafukum billahi, akhwafukum lillah, maknanya yang paling takut di kalangan kalian bagi Allah ialah a'rafukum billah, yang paling kenal daripada kalian akan Allah Ta'ala. Dan akulah orang yang paling takut Allah Subhanahu Wa Taala. Makna baginda Nabi SAW menyatakan baginda Nabi lah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah baginda Nabi lah yang dah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, baginda Nabi SAW dah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hayati dunia ini, kehidupan di dunia ini, hanya baginda Nabi SAW saja yang dapat jumpa dan pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita berpeluang insya-Allah Taala di akhirat nanti. Namun kalau kita yang berhajat, wa may yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa yang berhajat nak jumpa Tuhannya, nak dapat tengok
nak dapat mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala, falyamal amalan salihan, dunia ni buat amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan dengan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah SWT, jangan kita sekutukan dengan sesuatu. Itu ya. Allah Rabbi. Yang paling kenal Allah Ta'ala. Dan yang bersangatan takut, of course lah. Bila dah baginda Nabi yang paling kenal, jadi sifat-sifat Allah Ta'ala yang mewajibkan kita takut, sifat-sifat jalal. Seperti mana Tuan Pengarang memulakan dengan Al-Qahar. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Yang itu tu. Bila kita mengenali sifat-sifat tersebut tu, maka mewajibkan kita takut. Adapun mengenal sifat-sifat jamal Allah Ta'ala, mewajibkan kita kasih Allah Ta'ala. Jadi baginda Nabi lah yang paling takut Allah Ta'ala, dan baginda Nabi juga yang paling kasih akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya baginda Nabi nisbah ubudiyah, kehambaan yang mencapai ubudiyah, pangkat hamba yang paling tinggi sekali di kalangan hamba ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan manusia, pangkat yang paling tinggi kalau ikutkan bukan pangkat nubuah dah, pangkat ubudiyah. Kehambaan. Sebab Allah SWT seru dengan panggilan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan nama, bukan dengan gelar rasul ataupun anbiya. Pada dalam memberikan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan baginda dengan memperjalankan akan hamba-Nya. Kata mufassirin bahawa abdihi yang dimaksudkan itu ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mencapai kehambaan yang paling tinggi, tak ada tolak banding, paling sempurna, yang paling bersungguh-sungguh. Nampak depan tu menjelaskan lagi bersangatan takwanya baginda Nabi, kan? Tengok. Dan yang bersangatan takut akan Allah Ta'ala, dan bersangatan mengetahui makna mengenali akan Allah Ta'ala, dan yang bersangatan takwanya, bersangatan ni dekat sini kalau kita lihat pada matan, maknanya pada kata puji-pujian tersebut tu semua atas isim tafdil, mana kata nama melebihkan. Kata Tuan Pengarang, akmaluhum wa a'rafuhum billahi ta'ala wa akhsyahum wa a'lamuhum bihi wa atqahum, yang paling mengenali tentang Allah Ta'ala, wa atqahum, dan yang paling bertakwa. Paling bertakwa ni dengan catatan dekat situ, yang paling menjunjung titah perintah Allah, paling melaksanakan segala perintah, dan yang paling meninggalkan segala tegah. Itu bila pada pasang makna atqa, maknanya lebih. Kita pasang makna paling lah. Maknanya daripada sudut hierarki tu paling atas lah. Tak ada tolak bandingnya. Tak ada siapa yang dapat mengatasinya. Tak ada. Kata macam mana? Imam Busiri, khafatta kulla maqamin bil idafati iz nudita bi raf'i mislal mufradil alami. Itu dalam Burdah, kan? Engkau telah khafatta kulla maqamin bil idafati iz nudita bir raf'i. Engkau telah mengalahi ataupun meninggi, menjadikan kedudukan yang lain semua di bawahmu apabila tatkala diseru, dengan naik ke kedudukan yang tinggi bagi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, semoga kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok depan sikit lagi. Baginda adalah hamba Allah Ta'ala yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah. Paling bersungguh-sungguh dan beribadah. Beribadah, melakukan yang wajib, yang sunat, puasanya, solatnya, puasanya, qiraatul Quran, zikrullah. Lagi itu, dan juga dengan muamalah dengan dakwah, dengan ta'lim, dengan berhujjah, dengan menyampaikan risalah,
untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam jumlah ibadah paling beribadah, tak ada tolak banding. Semayang bagi Nabi pun tak terlawan kita dah. Ya. Maknanya solat baginda Nabi, puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Seperti mana kata Imam Busiri rahimahullah taala pada memuji tentang kesungguhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beribadah tu, dengan beliau mengungkapkan beberapa bait syair. Zalamtu sunnataman ahya zalama ila anishtakat qadamahu durramin warami. Ini tuan-tuan minat berqasidah bolehlah kan. Baca qasidah Busiri. Pada bahagian madih, pada bahagian memuji akhlak dan puji-pujian terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Busiri, zalamtu sunnata man ahya zalama ila. Aku telah menzalimi sunnah orang yang telah menghidupkan kegelapan malamnya dengan beramal ibadah, semayang diri sampai ke, kalau ada riwayat nyatakan bulan Ramadan baginda Nabi semayang tarawih lepas isyak sampai ke nak ke subuh 10 malam akhir itu. Anishtakat qadamahu burrami warami, sehingga kan kakinya mengadu, dua kakinya mengadu sebab sakit-sakit. Sebagian ulama mengatakan bongkak-bongkak, pecah-pecah kaki baginda Nabi SAW kerana terlalu lama berdiri dalam ibadah, dalam salat. Wa syadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat mengikat perut. Maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perut dengan makna kalau seandainya sangat lapar kerana tak makan. Dan baginda Nabi mengalas tahtal hijarati kasyaham mutrafal ala adami. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalas, maknanya mengikat sama-sama dengan batu dekat perut. Pernah kan sahabat ikat batu kat perut ni, antara yang dinyatakan hikmah dia ialah perut bila kosong lapar dia jadi panas. Jadi batu bila letak kat perut tu diikat dengan kain, macam orang kita buat bodung tu kan, dia jadilah sejuk, dapatlah mengatasi panas lapar tu. Nampak? Sahabat, ada seorang sahabat ni pernah tunjuk mengadu kepada baginda Nabi, lapar sangat sampai ikat sebiji batu kat perut. Baginda Nabi angkat, tunjuk ada 2 biji batu. Baginda Nabi lagi, masya-Allah tabarakallah. Jadi itu sungguhnya bagi ibadat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sungguh beribadatlah. Paling sungguh beribadat, tak ada siapa yang boleh lawan. Dan yang bersungguh-sungguh dalam ibadat dan takwa, dan paling zuhud, paling zuhud ni Sayyiduz Zahidin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling zuhud. Zuhud ni makna apa? Zuhud ni dengan makna, kalau daripada sudut bahasa, kalau az-zuhdu fi syai' makna dengan makna al-bughdu fi, maknanya benci pada sesuatu itu dan berpaling. Itu daripada sudut bahasa. Namun kita mudah-mudahan nak faham daripada sudut istilah syarak, makna zuhud ini makna perasaan dingin terhadap keduniaan dan segala kenikmatan duniawi, bahkan kasih kepada akhirat. Jadi maka buah daripada zuhud tersebut tu, dia akan terbitkan qanaah, dia memada, mengambil perkara-perkara keduniaan hanya sekadar qadar darurah, qadar hajat, qadar untuk hidup dan dapat buat amal ibadah. Bukan ambil dengan qadar nak bernikmat-nikmat, berlazat-lazat, berseronok-seronok. Bukan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling zuhud. Tidak ada tolak bandingnya daripada sekalian yang zuhud. Kemudiannya kata tuan pengarang lagi, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin rabbal alamin.
Dan yang paling agung akhlaknya. Akhlak baginda Nabi. Akhlak ni makna apa? Apa ni? Peribadi baginda Nabi. Peribadi baginda Nabi lah. Sifat-sifat terpuji baginda Nabi SAW. Paling agung sekali akhlak. Tak ada tolak banding. Seperti mana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang akhlak baginda Nabi SAW, dia jawabnya baginda akhlak baginda Nabi itu adalah Al-Quran secara keseluruhan. Macam mana Quran tu kan baginda Nabi yang Allah Ta'ala sampaikan Al-Quran dan Allah Ta'ala perintah menyampaikan kepada umat. Baginda Nabi bahkan bersifat dengan Al-Quran. Akhlak baginda Nabi itu Al-Quran. Habis. Wa a'lamuhum bihi wa atqahum wa ashadduhum ijtihadan wa ibadatan wa khusyu'atan wa zahadatan wa a'zamuhum khuluqan wa ablaghuhum bil mu'minina talattufan wa rifqa. Kemudiannya kata Tuan Pengarang lagi pada memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi lah yang paling paling agung dan yang bersangatan kasih sayang dan lemah lembut bagi sekalian mukminin, bagi sekalian orang-orang yang beriman. Bahkan a'izzatin 'alal kafirin. Tetapi sebaliknya, tuan-tuan catat situ, baginda Nabi bersikap tegas. Kalau dengan orang-orang yang beriman, baginda Nabi berlemah lembut, paling kasih dengan orang-orang yang beriman. Adapun dengan orang kafir, baginda Nabi paling tegas dan juga keras. Tegas dengan orang-orang kafir. Kemudian kata Tuan Pengarang, semoga salawat dan salam sejahtera daripada Allah Ta'ala sentiasa tercucur kepadanya. Ini Tuan Pengarang lanjut setelah daripada memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Pengarang susul pula dengan salawat, yang mana salawat ni kita sudah sedia maklum, salawat itu adalah merupakan doa. Doa memohon memohon bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta talabur rahmah. Di jambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Allah Taala cucurkan rahmat. Sebab selawat itu dengan makna ar-rahmatul makrunatu bit ta'zim. Rahmat yang diiringkan dengan ta'zim, dengan pengagungan, kemuliaan. Jadi kita memohon bila kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad tu paling kurang. Sallallahu ala Muhammad. Itu antara seperti dalam solat kan, Allahumma salli ala Muhammad paling kurang. Jadi kita mengucapkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bererti kita berdoa minta Allah Taala, ya Allah, cucurkanlah rahmat yang diiringi kemuliaan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucurkan rahmat yang diiringi kemuliaan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itu selawat kalau daripada baginda Nabi. Kalau daripada Allah Taala, selawat ni tuan-tuan, dia bahasa Arab, dia kalimah jamak. Kalimah jamak, ya abang, ding dang dong. Oh, rindu nak dengar. Suara tak sedap bang. Sikit-sikit boleh lah. Baik. Jadi kembali, salawat adalah merupakan kalimah plural, jamak muannas salim. Dia punya mufrad singular. Kalimah jamak ni dia menunjukkan banyak, mufrad ni menunjukkan satu. Satu, as-salatu, solah, solah. Jadi kita orang Melayu bila sebut solat tahu semayang ya. Maknanya bukanlah orang keseluruhan orang Melayu, mana orang kampung-kampung ni kan. Orang awam, orang yang tidak mendalam. Bila sebut solat tahu solat tu, marilah kita bersolat ke atas Nabi. Gila kau apa nak solat ke atas Nabi, kata kita kan, orang hulu. Nanti dulu faham dulu makna solat tu apa. Jadi solat daripada sudut bahasa, solatun ni ada beberapa pengertian. Ada solat dengan makna doa, satu. Ada solat dengan makna al-istighfar, menuntut keampunan, talabul maghfirah, dua. Ada solat dengan makna semayang tu, iaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun, beberapa
beberapa perkataan dan perbuatan yang ditentukan. Muftatahatun bitakbir, dimulakan dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, dan disudahi dengan salam. Bisyara'id, dengan beberapa syarat yang makhsusah yang ditentukan. Itu dia panggil orang kita, mudah-mudah orang kita panggil semayang. Pun solat juga. Baik, okey, faham tu. Jadi itu makna solat. Jadi bila kita tengok siap solat, salatun, salatani, salawat. Hafizu ala salati was salawat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Nampak tu kan? Peliharalah kalian ala salawat, di atas semayang 5 waktu. Was salatil wusta, dan juga semayang yang wusta. Baik. Jadi kita nak bicarakan tadi tu solat dengan yang kita orang Melayu sebut selawat ni. Selawat yang dengan makna apa? Doa tu. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, ni kita selalu dengar ni firman Allah Ta'ala ni, nak tok laki, orang lelaki ni yang pergi semayang jemaah kat masjid, waktu khutbah tu mesti dengar punya khutbah yang kedua tu, kalau tek Negeri Sembilannya, melainkan tuan-tuan tidur. Tidur lolap tak dengar lah, rugilah. Jadi kan ada disebut, qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kadang-kadang Tok Khotib, bukan Tok Khotib sebut, Tok Bilal pula sebut. Sebelum naik mimbar disebut juga. Ada yang kadang-kadang tu antara 2 khutbah. Tapi kalau khutbah tek kedua, khutbah Negeri Sembilan tu, dia selepas daripada rukun tu, dia bawa yang ini masuk dalam jumlah ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian ke atasnya, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan doakan kesejahteraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah SWT ya. Jadi ini kalau kita perhatikan pada firman Allah Ta'ala ini, pertamanya Allah Ta'ala berselawat. Yang kedua, malaikat pun berselawat. Dan yang ketiga, kita diperintahkan berselawat. Baik, apa pengertian selawat daripada Allah? Ataupun salat daripada Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pengertian salawat yang datang daripada Allah dengan makna apa? Rahmat, yang diiringi dengan kemuliaan. Ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zim. Baik, kemudiannya para malaikat pula berselawat ke atas Nabi dengan makna apa? Yakni dengan makna al-istighfar, talabul maghfirah, menuntut keampunan. Menuntut keampunan ni jangan ingat untuk yang berdosa ya. Kalau kita beristighfar seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita maklum maksum daripada dosa, dan baginda Nabi tak ada dosa. Tapi baginda Nabi sehari beristighfar 70 kali, satu riwayat 100 kali, tak kurang. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya. Baik. Jadi maknanya menuntut talabul maghfirah ni, istighfar ni, kalau daripada malaikat, maknanya kalau seandainya orang yang dituntutkan keampunan itu ada dosa, iaitu kita minta Allah Ta'ala ampunkan, maafkan salah dia, dan jangan dia dihukum bersalah, dan jangan dia diazab. Itu pengertiannya. Tetapi kalau orang tu tak ada dosa, macam baginda Nabi SAW, apabila malaikat mendoakan, memohon keampunan baginda Nabi, ialah menaikkan lagi kedudukan baginda Nabi SAW di sisi Allah Ta'ala. Jadi salawat yang datang daripada malaikat berarti mendoakan maghfirah, keampunan. Dan yang ketiga, kita diperintahkan bersolawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi. Jadi perintah Allah Ta'ala kepada kita ni ada perintah dengan makna yang wajib. Perintah yang wajib ni seperti berselawat ke atas baginda Nabi SAW dalam solat. Dalam solat fardu, kalau solat sunat kan, selawat pada rakaat terakhir, tahiyat akhir tu hukum dia wajib, tu rukun, tak sah semayang. Tengok besar selawat ya. Dan begitu juga di dalam khutbah Jumaat. Dua khutbah tu, dua khutbah pertama kena ada selawat, khutbah kedua kena ada selawat. Kalau tak ada, tak sah khutbah. Tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Okey? Ada selawat, dan selain daripada yang wajib, selawat secara umumnya hukum dia sunat.
Dan kita dianjurkan memperbanyakkan selawat setiap hari. Dan lebihkan selawat itu lebih banyak lagi pada hari Jumaat. Jadi kelebihan berselawat banyak, panjang, lebar, pendek lidah kita untuk nak menghuraikannya. Dan masyhur daripada dapat kita perkatakan. Jadi sekurang-kurang kita tahu kelebihan kita berselawat, kita mendoakan kepada baginda Nabi SAW rahmat yang diiringi dengan kemuliaan. Man salla alayya marratan, siapa-siapa selawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi biha asyara. Allah Ta'ala berselawat mencucurkan rahmat ke atasnya 10 kali. Okey? Begitu kelebihan antaranya. Kelebihan selawat. Jadi selawat ni antara masuk dalam jumlah umum zikrullah. Yang kita dianjurkan memperbanyakkan. Mesti ada dalam jadual harian kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudiannya semoga selawat dan salam pula kesejahteraan. Sejahtera ni dengan mana apa? Bara'ah. Minan naqais. Maknanya lepas baginda Nabi SAW daripada kekurangan, daripada keaiban. Baginda Nabi lepas daripada maknanya didoakan kepada baginda Nabi sejahtera. Sejahtera ni sejahtera daripada kekurangan, keaiban dunia dan juga akhirat. Diamankan daripada segala ketakutan. Dikurniakan kesejahteraan yang berkekalan. Jadi hukum mengucap salam ke atas baginda Nabi pula pun hukumnya sunat secara umum. Mengucap salam ni, kalau dalam solat tu kan ada salam kepada baginda Nabi. Masuk dalam tu dalam tahiyat akhir itu. Selepas at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk, maknanya salam ke atas, mengucapkan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ tu wajib tu masuk dalam jumlah tahiyat tu. Sebab sekurang-kurang lafaz tahiyat, aqallut tahiyah kan, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, at-tahiyatu lillah, salamun alaika, ataupun assalamu alaika ayyuhan nabi. Itu wajib tu. Kalau tak sah sembahyang. Habis. Di luar sembahyang mengucapkan salam itu adalah sunat bersama dengan selawat. Maknanya hukum kita menunggalkan selawat tanpa salam. Hukum dia makruh. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mana kita berselawat saja kita tak mengiringkan dengan salam, hukum dia makruh. Ditambah larang pun mengiringi dengan mendoakan kesejahteraan. Dan salam sejahtera daripada Allah Ta'ala sentiasa tercucur kepadanya itu siapa? Kepada baginda Nabi SAW lah. Dan kepada sekalian Nabi-Nabi. Dan didoakan juga kepada sekalian para anbiya. Para anbiya wal mursalin. Dan keluarga mereka. Keluarga siapa? Keluarga Nabi-Nabi lah keseluruhan. Serta sahabat-sahabat kalau dalam maqam doa ni masuk dalam jumlah golongan yang beriman lah. Keluarga Nabi yang ahli keluarga bagi para anbiya yang beriman. Serta sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai ke hari kiamat. Sebanyak mana tu tuan-tuan boleh garis. Garis maknanya kat situ tu catatan kat tepi. Ini adalah sebagai, dia panggil mubalaghah, menyatakan bersangatan. Bersangatan. Maknanya Tuan Pengarang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendoakan rahmat dengan sangat-sangat, dengan bersangat-sangat mengharapkan rahmat yang Allah SWT, rahmat yang sangat-sangat banyak, kesejahteraan yang sangat-sangat banyak, sehingga kan banyak tu boleh sampai kata infinity dah tak terkira. Sebab apa pula? Sebab dikatakan sebanyak mana ingat akan Allah Ta'ala oleh orang yang ingat. Maknanya apa? Sebanyak ingatan orang-orang yang ingat Allah Ta'ala. Orang ingat Allah Ta'ala, dan sebanyak mana lupa orang-orang yang lupa. Jadi ini
Tuan-tuan kena faham tak? Makna kita orang yang ingat, katalah kita seorang orang yang ingat Allah Ta'ala. Kita, ingatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita seorang. Kalau ramai ni seluruh semua orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ramai mana? Banyak itulah selawat yang dikehendaki. Salam yang dikehendaki. Faham? Itu tak ramai lagi. Tambah pula lagi dengan sebilang-bilang orang yang lupa. Dunia ni dua je. Sebab ada orang yang ingat Allah Ta'ala ataupun orang lupa Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala ataupun lupa, lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Jadi itu keseluruhan manusia tak lari daripada tu. Begitu juga jin tak lari daripada tu. Malaikat memang sah-sah semua ingat Allah Ta'ala lah. Jadi Tuan Pengarang, puji ni makna pujian tu yang dipanggil mubalarah, sebagai nak menyatakan bersangatan. Selawat ni doa minta Allah cucurkan rahmat dan juga kesejahteraan ni, rahmat kesejahteraan yang diharapkan oleh Tuan Pengarang tu adalah sebilang-bilang makhluk yang ingat dan lupa Allah Ta'ala. Habis itu. Mudah-mudah macam tu. Kalau ingatan dia lebih banyak lagi lah. Habis. Amma ba'du. Habis khutbah. Habis khutbah tu tuan-tuan ya. Selesailah khutbah. Khutbah kitab. Khutbatul kitab. Kemudiannya Tuan Pengarang pun menyebut amma ba'du. Ni amma ba'du ni. Apa makna amma ba'du? Ada Tuan penterjemah-terjemah ringkas itu. Ada pun selepas itu. Baik. Jadi amma ba'du ini seperti mana dinyatakan oleh ini kalau dia dipanggil, kalau dalam ilmu nahu ni taikun besar ni. Tapi maknanya Syekh Akbar, antara jumlah syekh yang a'immah yang an-nuhah ataupun nahwiyin, ulama-ulama nahu yang hebat, kibar-kibar, iaitu Imam Sibawai. Kalau orang mengaji nahu tak kenal Sibawai, itu belum mengaji, belum orang panggil orang ni 9 kata, mengaji tu tak obeh. Mengaji tu belum, apa dia panggil apa? Bukan, belum pengapanan. Itu kalau Negeri Sembilan ya. Mengaji tu belum pengapanan. Jadi kata Sibawai, anna amma ba'du ta'ti fi makna mahma yakun min amrin ba'du. Ya, amma ba'du ni, ungkapan amma ba'du ni dia datang dengan makna mahma yakun, tatkala adalah min amrin, daripada perkara, ba'du selepas daripada itu, selepas daripada, yakni selepas daripada Tuan Pengarang mulakan karangannya dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah, bersyahadah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan mendoakan kesejahteraan kepada baginda Nabi dan kepada seluruh anbiya dan kepada keseluruhan keluarga mereka dan para sahabat serta sahabat-sahabat keluarga mereka serta sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai ke hari kiamat. Selepas pada tu Tuan Pengarang nak berpindah pada perbicaraan seperti mana kata Imam Sibawai, annal ibar, maknanya pada kata pengertian itu ay mahma yakun min amrin ba'du. Pengertian dia apa? Annal ibarah, sesungguhnya ungkapan ini diguna pakai ketika apabila sampailah orang yang berkata-kata itu kepada jauharil maudha. Dia nak membicarakan topik kitab tu. Ni. Jauhar ataupun nak membicarakan tentang permata. Topik yang diseumpamakan dengan permata, maknanya inti kitab ni dah habis, nak masuk kepada inti tu. Mula-mula muqaddimah, intro, ni nak berpindah uslub intiqal. Dia panggil amma ba'du ni, gelaran dia, nama dia faslul khitab. Faslul khitab, saya tak ingat Nabi pertama yang dikurniakan faslul khitab ni Nabi Daud kalau tak silap ya. Amma ba'du, ungkapan amma ba'du ni dia tak guna mula-mula bicara. Dia guna, orang Arab guna amma ba'du ni apabila nak berpindah daripada muqaddimah nak masuk inti. Dia guna amma ba'du. Adapun selepas daripada itu kita tengok sikit. Amma ba'du.
Fa inna dunya daru nafadin. Fa inna dunya daru nafad la daru ikhlad wa daru ubur la daru hubur wa daru fana la daru baqa wa daru insiram la daru dawam wa qad tatabaqa ala ma zakartuhu dilalatu qawati'in nuqul wa sahaihil uqul. وهذا مما استوى في العلم به الخواص والعوام والأغنياء والطغام وقضى به الحس والعيان حتى لم يقبل لوضوحه زيادة في العرفان وليس يصح في الأسماء شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Tengok. Kata penterjemah. Sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan. Baik, negeri yang akan berakhir bukan negeri yang kekal. Dunia ini negeri yang akan berakhir. Tuan-tuan dongar tak bunyi tu. Saya sini ni berjiran macam duduk berjiran dengan mini zoo tau. Tu kalau tuan-tuan nak tahu tu bunyi apa tu bah? Bunyi kokah. Orang New Zealand cakap bunyi kokah. Dengar tak tadi tu? Tu. Dengar. Minta maaf ya. Iklan sikit. Bunyi kokah. Kokah ni apa? Cikah. Ataupun siamang. Bukan. Lotong. Lotong. Dia pakai mata hitam dia kan. Mata dia tu ada lingkungan hitam keliling itu. Dengar tak? Itu. Bangkali dia sedang bertasbih memuji Allah Ta'ala. Subhanallah. Tapi kau dia turun ni kau nak lau tuan-tuan. Habis pokok B kita ada kerja. Baik. Jadi kata Tuan Pengarang. Dunia ini adalah negeri yang akan berakhir. Bukan dunia ini negeri yang kekal. Fa inna dunya daru nafad. Dunia yang akan nafad ni makna habis. Berkesudahan. Dia akan di end nanti. End dengan kiamat lah. Dengan kebinasaan. Bukan negeri yang kekal. Kekal ni tak binasa. Kekal ni dia kewujudannya berterusan. Itu makna kekal. Ini kewujudannya diakhiri dengan ketiadaan. Itu makna tak kekal. Binasa. Dia waktu tidur tak sama dengan kita Bang Zul. Tu dia. Lagi ditogu, lagi dia berbunyi. Jadi dunia maknanya ini dunia ni dimasukkan dunia ni al-hayatul hadirah. Kehidupan sekarang ni lah. Wa aksuhal akhirah. Lawan dia akhirat. Kehidupan sekarang ni dia akan berakhir. Akhirat kekal selama-lama. Bukan negeri yang kekal. Iaitulah negeri tempat kita menyeberang sahaja. Menyeberang ni, ubur ni, makna apa? Kita melintas. Melintas ni sekejap aja dengan berbanding destinasi kita nak pergi seberang tu. Melintas ya. Meniti jembatan, melintas, nak pergi. Maknanya berbanding, makna destinasi ataupun jarak. Kalau bicara kita tu makna melintas, menyeberang. Jarak yang kita yang kena tempuh untuk nak menyeberang tu adalah lebih singkat berbanding dengan kawasan yang lepas ataupun destinasi yang kita nak pergi ni, yang dia tu lebih lagi luas dan lebih lagi jauh lagi dan lebih lagi berterusan. Maknanya dunia ni sekejap aja kita melintih ni maknanya kita tu berpindah daripada sebelum kita nak pergi ke akhirat kita ni kena menempuh dunia ni. Nanti akhirat perjalanan ni dia lagi jauh dan lagi lama. Selama-lamanya. Jadi negeri dunia ni sementara saja, bukannya kekal. Sementara. Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kau jadilah di dunia ni seolah-olah engkau tu seperti orang yang dagang, orang asing, au abiru sabilin, ataupun orang yang nak menyeberang jalan.
Itu ni bandingan ni. Kata-kata Tuan Pengarang ni diambil daripada bandingan yang dibuat oleh baginda Nabi pada perintah baginda Nabi kepada kita, kehidupan ni. Kita jadilah orang dagang. Orang dagang ni dia pergi berdagang ke tempat orang. Dia takkan lama. Dia akan balik ke tempat dia sendiri. Begitu juga orang seberang jalan. Dia takkan lama berada di atas jalan kerana dia nak menyeberang saja. Nak pergi ke seberang sana. Jadi tu. Jadi seperti orang yang dagang, orang melintas jalan ataupun orang yang dagang. Jadi dunia ni tempat kita tu untuk nak mengumpul bekal akhirat. Bukan untuk tempat bersuka-suka. Tengok tu. Negeri tempat kita. Bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Daru hubur. Dalam bahasa Arab, disebut bersuka-suka ni al-hubur. Al-hubur. Ataupun huburan. Orang Melayu sebut hiburan. Dokek-dokek lah bunyi itu kan. Bahasa Melayu kan banyak ekstrak daripada bahasa Arab. Banyak juga import daripada bahasa Arab. Hiburan ni mana apa? Berseronok-seronok. Kalau orang ni sembilan dia ada satu istilah. Berseronok-seronok ni berjimba dia kata. Jadi negeri dunia ni bukan untuk nak berseronok-seronok. Dunia sekejap hidup, sekejap untuk kumpul bekal. Dunia juga negeri yang fana, binasalah. Bukan negeri yang bakak, binasa dengan kiamat. Bukan negeri yang bakak mana kekal. Itulah akhirat. Iaitulah juga negeri yang akan berpaling, bukan negeri yang tetap. Ini adalah satu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas kebenaran hakikat ini. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, sama ada mereka orang yang berilmu ataupun tidak. Sama ada mereka orang yang kaya atau miskin. Satu hakikat yang dapat dirasa oleh panca indera dan boleh dilihat dengan mudah. Sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya. Baik. Jadi kata Tuan Pengarang, perkara hakikat tentang dunia ni sementara tak kekal, boleh kita saksikan hari ini. Boleh kita rasai sendiri perubahannya dari masa ke semasa. Kalau kita lihat makhluk di kita sendiri berubah, bukannya kekal dalam keadaan yang sebelum. Fizikal sajalah. Kalau kita tengok yang lain-lain, tumbuhan dan seumpamanya, dia akan layu, mati. Ataupun bangunan-bangunan. Ada dulu tempat-tempat kita tengok ada bangunan. Sekarang dah tak ada. Dulu dia ni ada kereta ni. Mana dah kereta tu? Dia bersibuk. Kemudiannya kita pergi ronong-ronong balik tengok. Ada orang yang mak abah dah meninggal, ada yang anak-anak meninggal, adik-beradik dah meninggal, kawan-kawan rapat dah meninggal, jiran tetangga dah meninggal, mati. Kita dapat saksikan kita yang masih hidup ni. Jadi ni perkara ni telah jelas bahawa dunia ni tak kekal. Dia akan berakhir. Jelas. Dan dalil-dalil, sama ada dalil-dalil tu dinyatakan tu, dalil-dalil yang jelas ni sama ada dalil-dalil qat'i daripada qawati'il Quran wal ahadis. Hadis-hadis daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qat'i menceritakan tentang ketidakkekalan dunia dan kehabisan dunia dan keberkekalan akhirat tu banyak dalil-dalil yang datang. Itu dalil-dalil nakli. Ada pun begitu juga dalil-dalil akli, dalil-dalil akal fikiran yang seperti mana yang kita berikan contoh sebentar tadi. Jelas tu, dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Semua orang tahu kalau tanya, kan? Dunia ni kekal ke berakhir? Berakhir. Secara umum, kecuali golongan yang mungkirul bi'ts, golongan yang mengingkari kebangkitan dan keberakhiran. Itu antara dipanggil al-farqu, perbezaan kita di antara dengan ataupun salah satu perkara yang menyebabkan orang kafir jadi kafir. Sebab apa jadi kafir? Sebab dia tu mengingkari kebinasaan dunia dan juga mengingkari kebangkitan semula. Itu yang mereka berangan-angan nak hidup selama-lama. Tak nak mati.
Itu golongan tu kufur lah. Nauzubillah. Namun selain daripada tu, secara umum mengakui dunia ni bukan kekal. Dunia ni berubah-ubah. Dunia ni cepat binasa, cepat hilang. Dan akan kiamat nanti. Tak tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Jadi satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah. Semua lapisan masyarakat. Orang berilmu ke, orang jahil ke, orang kaya ke, orang miskin ke. Sehingga kan kata Tuan Pengarang, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya. Tak perlu lagi nak bagi hujah lagi. Terhadap nak mengukuhkan kenyataan tersebut. Dalam sebuah syair Arab ada disebutkan, walaisa yasihhu fil asma'i syai'un izahtajan naharu ila dalil. Artinya, sudah tidak ada lagi satu perkara yang dapat diterima jikalau seandainya mengatakan hari siang pun masih perlu kepada keterangan. Faham maknanya? Macam ni. Perkara yang dah jelas, dah torang lagi bersuluh. Dah torang tak payah nak suluh lagi dah. Jadi payah masalah lah. Kalau kita kata, Tuan, sekarang ni hari siang ni Tuan. Tiba-tiba orang yang kita cakap tu, dia jawab balik kat kita. Mana dalil ni hari siang? La ilaha illallah ni torang-torang ni. Ni malam lah. Kita cakap contoh. Contoh sekarang ni hari siang. Waktu siang. Pagi, corah. Tiba-tiba dia boleh cakap pula kan. Mana dalil? Ni sekarang ni hari siang. Kita cakap la ilaha illallah ni torang kau tak nampak kau. Makna dia apa? Buta barangkali ataupun sakit mata. Kata Imam Busiri, macam mana? Qad yunkirul ainu bau asyamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'amal ma'i min saqami. Terkadang mata itu mengingkari kehadiran cahaya lantaran kerana sakit mata. Mulut itu mengingkari rasaan sedapnya air kerana sakit mulut. Makna orang kalau tak terima lagi, tak nampak lagi, makna sakit tu. Mata hati dia tu sakit. Kalau dia tak nampak lagi, dunia ni binasa, tak kekal, sementara akhirat selama-lama. Dunia ni sepatutnya kita bersiap sedia kumpul bakal untuk kehidupan yang lebih lama di sana. Masa dah berlebih ni tuan-tuan. Saya rasa berhenti sini dulu. Lanjut tu nanti Tuan Pengarang nak bagi tahu bila dah kita ketahui sedemikianlah keadaan dunia. Kita kena tahu juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mencegah kita daripada cenderung kepada keduniaan. Itu nanti kita sambung dalam pertemuan yang kelima lah, insya-Allah. Sampai sini dululah. Lebih kurang tu harap dimaaf. Salah silap saya tu harap diperbetulkan. Tuan-tuan tanda tompak berhenti tu muka surat 3 pada peringatan akhir tu, apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillah bidawamillahil azim wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa syafi'il muzunibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda wa sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa azziqna halawatal iman bima ja'a bihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.